Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Tuan Yang Di-Pertua, dengan pemansuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri, maka berakhirlah satu era penindasan rakyat oleh Kerajaan Barisan Nasional. Berakhirlah satu sejarah hitam buat negara kita, di mana sepanjang 52 tahun pelaksanaan ISA, dijangka lebih 10 orang mangsa telah ditahan tanpa bicara di bawah akta tersebut. Tapi Tuan Yang Di-Pertua, adakah kita rakyat harus rasa gembira? Saya rasa ini bukannya masa untuk diraikan kegembiraan dengan membaca Al-Fatihah kepada ISA, kerana ia masih belum benar-benar meninggalkan tanah air Malaysia. Di samping itu, keinginan Kerajaan BN mengambil tanggungjawab ke atas kezaliman yang diperlakukan ke atas mangsa-mangsa ISA dengan meminta maaf secara terbuka atas tahanan tanpa bicara yang melanggari segala asas pri kemanusiaan serta lunas undang-undang hak asasi manusia dan due process. Setengah mangsa yang tidak bersalah maupun berdosa terdiri daripada seorang timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri, ketua pembangkang, aktivis sosial dan rakyat biasa. Apakah kesalahan mereka sehingga boleh memudaratkan keselamatan negara selain daripada menentang pemimpin Barisan Nasional yang rasuah dan menggugat monopoli kuasa rakus Barisan Nasional daripada terus menindas rakyat? Apakah kesalahan Dato' Seri Awang Ibrahim, Lim Kit Siang, Kapal Singh, Mat Sabu yang selalu ini menegakkan kedaulatan undang-undang dan sistem perlembagaan beraja sehingga perlu merengkuk dalam tahanan di bawah ISA tanpa bicara dan dituduh melakukan kesalahan dengan sewenang-wenangnya tanpa bukti langsung? Malah mereka yang buat tuduhan palsu bukan sahaja tidak dikenakan tindakan, sebaliknya dinaik pangkat dan diangkat ke jawatan yang tinggi. Sebagai seorang bekas orang tahanan ISA, saya tahu secara pribadi daripada pengalaman pahit macam mana ISA disalahgunakan. Ketika saya ditahan di dalam Operasi Lalan dalam tahun 87, saya hanya berumur 26 tahun dan baru dipilih sebagai ahli parlimen kawasan Kota Melaka. Dalam umur yang begitu mentah ini, saya dituduh mengancam keselamatan negara sehingga boleh mencetuskan negara menjadi huru-hara sekiranya saya masih bebas. Kalau mengikut logik yang tuntas, logik yang perverse ini, kalau ikut logik yang sumbang ini, sekarang dengan umur yang menjangkau 52 tahun, bukankah saya lagi mengancam? Proses 60 hari solitary confinement sukar dilalui kerana nyawa kita terletak di bawah tangan seorang dua pegawai polis yang boleh buat apa-apa pun secara suka hati ke atas saya. Saya dipersoalkan mengapa menentang Perdana Menteri Malaysia pada masa itu. Adakah saya mahu dibebaskan dengan syarat saya mengaku atau bertaubat di depan kaca mata televisyen bahawa saya terlibat dalam kegiatan subversif dan juga dianiaya secara mental. Saya diletakkan di dalam sebuah bilik berwarna biru tanpa cermin dengan sebuah kipas tidak bergerak dengan 4 cangkuk besar, kononnya untuk menggantung orang-orang tahanan di atas kipas tersebut. Saya tidak dibenarkan tidur lebih 24 jam dengan dipaksa diduduk di atas bangku dengan pegawai polis berteriak ke dalam telinga saya setiap kali saya nak mengantuk untuk memaksa saya sedar dan bertaubat. Saya sudah kira nasib baik Tuan Yang Di-Pertua kerana tidak dipukul dan dibelasah dengan ganas macam berlaku ke atas Yang Berhormat Ketua Pembangkang sehingga hampir separuh nyawa. Dan juga ramai rakan-rakan lagi yang diseksa dan dianiayai dengan begitu zalim sekali. Sebagai peneraju dan pewaris ISA, adakah Barisan Nasional bersedia meminta maaf secara terbuka ke atas semua mangsa-mangsa kezaliman? Selagi Barisan Nasional enggan berbuat demikian, susah untuk menemui penutupan atau closure dan menimbulkan keraguan bahawa pemansuhan ISA hanya satu permainan silap mata untuk menyembunyikan muslihat jahat Barisan Nasional untuk meneruskan ISA dalam bentuk dan rupa lain.
That is to continue the ISA in a different guise and form, dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Hakikatnya, Tuan Yang di-Pertua, kita harus mengingati bahawa ISA ini sebenarnya telah diwujudkan sebagai langkah pencegahan komunis di Malaya dan kemudiannya Malaysia pada zaman darurat. Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Allahyarham Tunku Abdul Rahman, sendiri telah berkata bahawa ISA yang telah diperkenalkan pada tahun 1960 telah dirancang untuk digunakan semata-mata untuk melawan komunis. Saya dan para jemaah menteri saya telah berjanji kepada Parlimen dan kepada negara bahawa kuasa besar yang diberi kepada kerajaan di bawah ISA tidak akan digunakan untuk menyekat pembangkang yang sah. Sekiranya apa yang diucapkan oleh bapa kebudayaan kita ini benar, maka ISA sepatutnya dimansuhkan selepas tamatnya pemberontakan senjata komunis secara rasmi pada tahun 1989 dengan perjanjian damai di antara Parti Komunis Malaya dengan Ketua Polis Negara pada masa itu, Tan Sri Rahim Noh, yang ditandatangani pada 2 hari bulan Disember 1989 di Hat Yai. Ini kerana tujuan utama Undang-Undang ISA yang diperkenalkan sudah tidak lagi relevan apabila perjanjian damai ditandatangani. Tanpa ada lagi ancaman komunis, ISA seharusnya dikuburkan. Namun ISA diteruskan sebagai satu senjata ke atas musuh politik Barisan Nasional, ke atas mereka yang menentang BN secara aman dan berlandaskan perlembagaan. Sejarah hitam ISA harus dikuburkan buat selama-lamanya, dan ini tidak akan berlaku selagi kerajaan tidak mengambil langkah untuk meminta maaf dan memberi jaminan bahawa undang-undang kuku besi seperti ISA tidak akan diulangi lagi, maupun secara tidak langsung atau secara tidak langsung. Selagi kerajaan tidak meminta maaf, hantu ISA akan membayangi legasi kita semua. Ini jelas tertera secara langsung dalam 3 rang undang-undang yang dibentangkan untuk menggantikan ISA, iaitu Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas, Kanun Tata Cara Jenayah dan Kanun Kesiksaan. Hakikat ini dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri 2 hari lepas. Dengan izin, the new law, the Security Offences Special Measures replacing the Internal Security Act, will not hamper the ability of PDRM, the Royal Malaysia Police, to protect the safety of the public. Dengan kata lain, Tuan Yang Betul, pihak polis masih mempunyai kuasa sama ada wujud atau tidaknya ISA, seperti mana yang termaktub dalam perkara 149 Perlembagaan Persekutuan yang membolehkan sesiapa ditahan untuk tujuan apa jua pun. Rang undang-undang ini pada permulaannya telah menyebut bahawa tindakan telah diambil dan tindakan lanjut diancam oleh sekumpulan besar orang di dalam dan di luar Malaysia, sebagaimana yang disenaraikan. Siapakah kumpulan besar itu dan apakah tindakan yang telah diambil dan yang diancam? Saya rasa bahawa ahli-ahli yang berhormat hendaklah diberitahu terhadap kumpulan manakah rang undang-undang ini ditujukan. Kerana hanya selepas itu bolehlah Dewan Yang Mulia ini meneliti dengan baik rang undang-undang ini. Pada mukadimah rang undang-undang ini disebut bahawa, dengan izin, action has to be taken and further action is threatened to procure the alteration otherwise than by lawful means of anything by law established. Ini adalah satu contoh penggubaran undang-undang secara cut and paste. Sepatutnya anything itu hendaklah merujuk kepada sesuatu atau something yang sudah diketahui. Ancaman yang dirujuk adakah ia benar-benar wujud atau hanya satu khayalan kerajaan sahaja, atau satu loophole untuk membolehkan semua keadaan diambil kira supaya boleh menangkap sesiapa yang kerajaan mahu tahan. Rang undang-undang ini dicanangkan untuk digubau di bawah perkara 149 Perlembagaan Persekutuan yang membenarkan undang-undang khas diperbuat bagi tujuan menentang tindakan subversif, walaupun undang-undang itu bertentangan dengan hak asasi manusia yang dijanji oleh Perlembagaan Persekutuan dan Piagam Hak Asasi Manusia Bangsa-Bangsa Bersatu.
Kita semua tahu bagaimana lagi satu akta yang digubal di bawah perkara 149, yakni ISA, yang sepatutnya bertujuan menentang kempen keganasan Parti Komunis Malaya, tetapi telah disalahgunakan oleh kerajaan Barisan Nasional untuk menzalimi dan menganiaya rakyat Malaysia yang tidak bersalah semata-mata kerana mereka menentang Barisan Nasional. Kalau janji Allahyarham bapa kemerdekaan Malaysia Tunku Abdul Rahman boleh dibuang dengan sebegitu sekali, saya rasa kita kurang yakin bahawa kerajaan BN yang sekarang gila untuk kekal kuasa akan menepati janji mereka. Sebenarnya perkara 149 pada asalnya hanya membenarkan undang-undang khas diperbuat untuk setahun saja. Jika ia tidak dilanjutkan setiap tahun, maka undang-undang khas itu seharusnya luput. Demikianlah perlindungan yang wujud di bawah Perlembagaan Zaman Merdeka, tetapi kerajaan perikatan dan pada masa itu dan Barisan Nasional seterusnya telah meminda perlembagaan kita untuk menghapuskan perlindungan hak-hak rakyat. Jika kerajaan benar-benar patuh kepada semangat perlembagaan dan hak-hak rakyat, rang undang-undang ini harus dipinda supaya ia luput jika tidak diperbaharui setiap tahun oleh Parlimen. Pasal 4 rang undang-undang membenarkan pihak polis untuk menahan seorang bagi tempoh selama 28 hari tanpa bicara dan tanpa dibawa ke hadapan magistrate. Pasal ini amat bahaya. Perkara 5/4 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa jika seseorang ditangkap dan tidak dilepaskan, maka orang itu hendaklah tanpa kelengahan yang tidak munasabah dan walau bagaimanapun dalam tempoh 24 jam dibawa ke hadapan magistrate, dan orang itu tidak boleh ditahan dalam jagaan selanjutnya tanpa kebenaran magistrate itu. Dengan pasal 4 ini, hak asasi yang dijamin oleh perkara 5/4 Perlembagaan Persekutuan adalah dirampas dan dicabuli. Jika mana-mana orang boleh ditahan selama 28 hari tanpa dibawa ke hadapan magistrate, manakah jaminan bahawa orang itu tidak akan dibelasah dan diseksa polis selama tempoh ini? Siapakah yang boleh ditahan, diseksa selama 28 hari? Dalam masa 1 bulan, orang tahanan boleh dibelasah sampai lebam dan selepas itu ditahan sehingga lebam itu pudar. Kalau kita lihat Teo Beng Hok, 1 malam sudah hilang nyawa. Dan sehingga hari ini untuk kes Teo Beng Hok tidak ada seorang pun didakwa kerana menyebabkan kematian beliau. Sama juga dengan kes Ahmad Sabani, pegawai custom. Sama juga dengan A. Kugan, tidak ada sesiapa pun didakwa. Adakah ini keadilan yang dijanjikan oleh Barisan Nasional? Kalau ini inilah janji yang ditawarkan oleh Barisan Nasional, sudah sampai masa kita ubah kerajaan Barisan Nasional. Sekurang-kurangnya, seseorang yang ditahan patut dibawa ke hadapan magistrate selepas 24 jam pertama dan selanjutnya selepas setiap 7 hari yang berlalu. Mengapakah kerajaan dan pihak polis begitu takut membawa orang tahanan ke hadapan magistrate? Bagaimanakah hak asasi manusia yang dijamin oleh perlembagaan boleh diketepikan dengan begitu senang dan mudah sekali? Bagi orang tahanan yang mampu mendapat perwakilan peguam dan mampu menyaman pihak polis, memang tindakan mahkamah boleh diambil terhadap polis sekiranya kuasa tahanan disalahgunakan. Namun realitinya, lokap dan penjara-penjara di seluruh negara kita penuh dengan orang tahanan, termasuklah pemuda-pemuda bawah umur yang tidak mampu mendapat perwakilan undang-undang. Oleh sebab itu, penyeliaan badan kehakiman adalah mustahak. Sekali lagi saya ingin tanya, mengapakah kerajaan Barisan Nasional dan pihak polis begitu takut membawa orang tahanan ke hadapan magistrate? Tanpa penyeliaan badan kehakiman, kami rasa bahawa pihak polis boleh melanjutkan tempoh tahanan orang tahanan selepas akhir 28 hari dengan membebaskan dan menahan semula orang tahanan itu selepas setiap 28 hari seperti yang sering dilakukan di bawah ISA. Dengan ini, tempoh tahan itu boleh dilanjutkan bertahun-tahun tanpa had. Bolehkah Yang Berhormat Menteri memberi jaminan bahawa tempoh tahanan 28 hari itu tidak boleh dilanjutkan secara membebaskan dan menahan semula
orang tahanan. Bahagian 4 rang undang-undang ini memberi kuasa kepada pendakwa raya berkenaan dengan kes-kes yang melibatkan maklumat sensitif. Pentarifan maklumat sensitif ini amat luas dan merangkumi apa-apa dokumen, maklumat dan bahan yang berkaitan dengan jemaah menteri dan jawatan kuasanya atau yang menyentuh kedaulatan, keselamatan negara, pertahanan, ketenteraman awam dan hubungan antarabangsa, sama ada bahan itu dikelaskan sebagai rahsia atau tidak. Pentarifan ini adalah terlalu luas dan nampaknya adalah bertujuan melindungi kepentingan kerajaan dan bukan kepentingan awam atau kepentingan negara.